Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran di belakang rumah. Okey. Sebab tadi saya dah buat video 2 kali ya. Ada gangguan ya. Orang berhenti tanya. Okey, kemudian mak saya datang tanya nak buat apa. So maybe saya buat kat belakang ni untuk tidak ada gangguan. Maklumlah studio tak ada kan. Okey, walaupun itu tak ada masalah asalkan saya dapat menyampaikan sesuatu kepada anda. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat hari raya. Okey, salam Syawal kepada semua postgraduate, kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan saya. Mudah-mudahan Syawal ini memberikan kita kemenangan dalam pelbagai bentuk, terutamanya kita sebagai insan di atas muka bumi ini untuk berbakti kepada pencipta dan juga kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Saya juga ingin memohon kemaafan ya kerana saya banyak bersiaran, maybe ada yang terkasar bahasa dan ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Ambillah kesempatan Syawal ini dengan kelonggaran pemulihan PKP. Perkataan pemulihan PKP bermakna pemulihan itu satu proses dalam kehidupan manusia. Sama juga dalam sistem pendidikan kita. Guru-guru pemulihan adalah guru-guru yang sepatutnya diberikan penghormatan yang juga tidak ternilai harganya untuk memulihkan anak-anak kita yang ada masalah, pelbagai masalah, kerana hidup ni tidak pernah lurus. Banyak halangan yang kita hadapi ya. Jadi hari ini saya nak cerita pasal membina 5 slide. Ada postgraduate ketika Viva menyediakan 60 slide. Ambil daripada tesis, masukkan, lepas tu cuba ringkaskan penuh dalam slide. Lepas tu ringkas-ringkas jadi 30 slide. Nak bentangkan dalam masa 20 minit. Itu sesuatu yang keterlaluan. Kerana 30 slide itu terlalu banyak untuk disampaikan dalam masa 20 minit. Sebaik-baiknya 10 slide. Seperti yang pernah saya tulis dalam status saya. Kerana kita memerlukan oral presentation. Sediakan poin-poin yang power saja, sebab tu namanya PowerPoint, dan kita memerlukan oral untuk bercakap. Tapi sebelum itu, satu perkara yang saya nak kongsi di sini adalah istilah PV. Propositional Value. Dalam interview, apa pun bentuk interview, sama juga seperti kita menghasilkan produk. Ada tupai. Seperti kita menghasilkan produk. Apa dia? Iaitu kita tidak boleh bercakap syok sendiri. Kita kena bercakap apa yang diperlukan oleh panel untuk mendengar daripada diri kita. Kita ada produk umpamanya. Kita tak nak cerita teknologi yang kita gunakan, masa kita ambil untuk lakukan upgrading, kita masukkan berbagai-bagai teknologi baru. Customer tak nak dengar tu. Customer nak dengar produk baru itu apakah yang boleh memberi manfaat kepada mereka semaksima yang mungkin. Kalau dia seorang yang menggunakan grafik yang banyak, gambar yang banyak, dia cari mana-mana telefon yang banyak memori, yang tak payah nak lepas ni kena upgrade lagi memori. Dia nak yang maybe sampai kepada terabyte. Telefon. Dia dengar je telefon yang memberikan memori yang banyak, maka itu yang dia beli. Walaupun maybe harganya mahal. Kerana itulah dia punya professional value daripada pihak customer. Sama juga dengan interview, kita nak bercakap X factor yang ada pada diri kita yang diperlukan oleh panel untuk mendengarnya. Jadi ingat PV ya, jangan syok sendiri. So kita mulakan dengan tajuk ya. Sekejap ya, dia masih tajuk. Saya harap awak ada nampak tajuk ni. Kerana saya pun telah upload ya dalam status saya untuk awak download kemudian. Ya. Developments of digital competency. To enhance computational thinking. Through educational robotic among student teachers at public university. Tentulah ia dalam Malaysia, dan di bawah ni saya letakkan fakulti tempat anda memohon dan juga potential supervisor sebagai satu bukti bahawa anda telah bersedia untuk menyambung kerja-kerja penyelidikan yang telah ada di universiti untuk menyumbang kepada negara. Jadi tajuk itu pun tidak siapa boleh pertikaikan, ia tajuk yang latest.
Digital competency tentulah berkaitan dengan IR 4.0. Tentulah berkaitan dengan the future of economic progress yang berkaitan dengan keperluan IR 4.0. Dan untuk membina satu tenaga kerja negara, membangunkan negara, tentulah kita kena bangun sistem pendidikan kita selari dengan keperluan ekonomi. Bukan saja negara, tetapi juga ekonomi global. Jadi tajuk ini satu tajuk yang sangat latest, terutamanya bila dia ada elemen robotik. Okey, robotik ni bukan benda baru, tetapi digitalized robotik. Educational robotik itulah elemen yang baru dalam sistem pendidikan yang tentunya dicari oleh MOE, okey, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, habis yang pertama. Okey, kita pergi pula yang kedua, iaitu background. Okey, jadi background ni kita nak tunjukkan kajian kita bersifat global. Isu tu isu global. Pergi kepada regional, pergi kepada konteks kita di Malaysia. Jadi citation yang kita rujuk juga perlu reflect situasi tersebut. Okey, di sini saya sebut pertama adalah digital competency is one of the 8 basic component in PPPM, iaitu yang telah digariskan oleh Ministry of Education kita lah. Maka itu adalah isu lokal tetapi juga isu world education issue. Apa buktinya? Kerana kita mendapat rujukan daripada MOE as well as rujukan daripada UNESCO. Okey, UNESCO juga menyatakan bahawa digital competency satu keperluan untuk membina masa depan masyarakat dunia. Okey, lepas tu kita menjurus sedikit kepada the emerging of educational trend. Educational trend adalah dalam digital competency adalah educational robotic. Selalunya robotik dikaitkan dengan engineering. Okey, tetapi sekarang dikaitkan dengan PBL, dikaitkan dengan computational thinking, bermakna dikaitkan dengan public education as a whole. Okey, dan ini dirujuk kepada nama-nama yang leading author. Katalah anda tulis Mayer. Mayer ni adalah leading author dalam digital multimedia dan Trigas ni nama dalam assigned education. Maka dua nama ni digabungkan menunjukkan bahawa satu trend yang baru yang telah diketuai oleh leading author dalam bidang yang anda nak buat kajian, menunjukkan anda berada dalam the right track of doing your intention research. Okay? A robot can interact with program instruction as tool for the development of computational thinking. Daripada digital competency, okey, awak turun kepada educational robotic, lepas turun lagi kepada computational thinking. Jadi itu menunjukkan satu hala tuju kajian yang menjurus kepada akhirnya untuk enhance computational thinking among student teachers through educational robotic. Dan dalam konteks educational computational thinking tu anda letaklah nama-nama, contohnya MB ni nama lokal dan juga Marino nama international yang memberikan satu reflection bahawa kajian kita kajian bersifat global. Okey, jadi background inilah sebagai cadangan yang saya telah siapkan. Alright, slide yang kedua ya. Slide yang kedua adalah problem statement. Okay, problem statement. Okay. So there is a need for research on how to prepare future teachers' digital competency. Okay, in the didactic use of computational thinking. Okay, saya nyatakan itu ada keperluan kajian untuk dilakukan. Satunya tak siapa boleh nafikan. Memang kajian ini masih lagi at infant stage. Okey, kalau anda ada statistik, nyatakan statistik tu di sini. Kalau tidak ada statistik, sekurang-kurangnya ada saranan daripada contohnya Prensky. Siapa yang tak kenal Prensky ya? DGBL. Okey, digital based game learning. Okey, yang berkaitan dengan digital competency. Dan maybe ada satu saranan daripada pihak kementerian daripada report-report yang berautoriti. Bukan Facebook, bukan Twitter, tetapi katakan report daripada MOSTI yang menyatakan MOSTI sekarang sedang berusaha untuk merangka satu program meningkatkan digital competency remaja. Okey, jadi ini Khairi ya.
Ni corner-corner Khadijah Maludin lah kan. Okey, 2020 daripada rujukan MOSTI. Bila panel tengok ke belakang tu, rujukan daripada MOSTI. Maka nampaklah kajian anda tu kajian yang selari dengan aspirasi kerajaan. Okey. Dan objektif dia, this research aim to demonstrate the result of an intervention through educational robotic. Jadi nak tunjukkan bahawa bagaimana anda mendemonstrasi, membina satu intervention berdasarkan apa yang anda istilahkan sebagai educational robotic untuk improve education computational thinking among student teachers in Malaysia. Jadi itu adalah problem statement dan juga objektif kajian. Buat serengkas begini. Walaupun anda ada katakan 3 problem yang anda nak kupas, tapi combine-kan jadi satu. Anda ada 2, 3 objektif. Combine-kan jadi satu objektif. Dan ini adalah untuk menunjukkan kajian anda sahaja, bukan untuk pendetailan seperti yang anda akan lakukan dalam kajian yang sebenar nanti. Okey, slide yang ketiga. Yang ini agak ada isu sikit. Kenapa? Kerana dia tak tanya anda untuk menyatakan theoretical framework, tak juga minta anda tunjukkan conceptual framework, tapi dia minta tunjukkan scope of the study. Okey, scope of the study. Jadi scope tu apa dia? Scope adalah limitasi kajian anda. Supaya anda membuat kajian berdasarkan teori-teori tertentu saja. You cannot go beyond that. Anda tak boleh gunakan teori konstruktivis, kognitif konstruktivis. Anda tak boleh gunakan teori social konstruktivis kalau dia tidak ada dalam skop kajian anda. Anda tidak gunakan teori-teori game learning umpamanya kalau tidak ada contoh ya, sebagai contoh. Jadi dalam kajian ini anda hadkan skop kajian anda berdasarkan definisi ataupun penjelasan yang diberikan oleh contohnya thinking based on Wing. Wing ni adalah nama seseorang researcher yang telah memberikan satu definisi kepada computational thinking untuk konteks-konteks semasa. Okay, maybe anda juga merujuk kepada educational robotic. Anda merujuk kepada definisi Papert. Jadi, Papert awak kahwinkan dengan computational thinking untuk menghasilkan digital competency dalam konteks 2 batasan ini saja. Anda tidak menyentuh programming, anda tidak menyentuh umpamanya language, computer language ataupun coding. Tetapi anda cuma menyentuh sesuatu yang di dalam skop definisi kedua-duanya. Tapi kena pastikan bahawa ada rujukan-rujukan sebegini. Kenapa? Kerana nak support power kajian anda itu adalah kajian yang sentiasa dirujuk kepada pakar-pakar yang betul dalam bidang tersebut. Sudah pastilah Wing atau Papert ataupun Trigas ataupun Mayer, nama yang sebut sebelum tadi, menghasilkan artikel-artikel dalam jurnal-jurnal Scopus ataupun WS. Okey, sebab mereka adalah pakar dalam bidang masing-masing. Ini adalah slide yang ketiga. Okey, slide yang keempat kita rujuk kepada metodologi. Apa yang nak tunjukkan dalam metodologi adalah semua nama-nama design yang utama. Okey, kena bezakan approach dengan design. Okey. Approach ada 4 sekurang-kurangnya. Pertama kita ada multi-mode. Apa dia multi-mode? Kita buat kajian kuanti, kita kupas, kita buat kajian kuali, kita kupas dan kita buat kesimpulan. Kemudian kajian kuanti per se, kajian kuali per se, atau kajian mixed method, di mana anda buat kajian kuanti dulu, lepas tu kuali, lepas tu dapatannya anda bincang secara integration. Tak seperti multi-mode tadi, anda bincang asing-asing. Ataupun anda buat kuali dulu, lepas tu baru kuanti, anda bincangkan dapatannya secara integrated. Okey, kena faham yang itu. Itu namanya approach, pendekatan. Sama ada pendekatan kuali, pendekatan kuanti, mixed method atau multi-modes. Dia ada 4 lebih kurang secara umum ya. Tapi kajian ni anda menggunakan approach mixed method. Namanya mixed method approach, bukan method. Mixed method approach. Jadi dapatan kajian ni perlu diintegrasikan. Okey, dia ada 2 pula mixed method ya. Satu sequential, satu adalah parallel. Sequential tu buat kuanti, lepas tu kuali, atau buat kuali, lepas tu kuanti, itu namanya sequential. Satu namanya parallel. Apa dia parallel? Buat serentak. Okey, situasi mana yang perlu, itu anda kena buat pembacaan secara lebih mendalam ya. Saya berikan secara umum saja. Tetapi selalu orang buat adalah contohnya dia buat kuanti dulu,
edarkan survey, lepas tu dapat faktor-faktor utama dan dia nak mendalami lagi faktor utama tersebut daripada survey tadi, maka dia buat purposive interview kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Ataupun dia buat kuali dulu. Contohnya buat needs analysis, interview untuk mendapat faktor yang utama sebelum bina questionnaire. Sama juga, dia dapat faktor utama daripada needs analysis dan interview, jadikan konstruk dalam pembinaan item. Maka diadakan secara survey dan pendapatannya dibincangkan secara integratif. Okey, dalam kes ni mixed method adalah approach, tetapi design dia adalah quasi eksperimen dan interview. Nanti dalam interview jelaskanlah anda menggunakan pre and post control group design quasi experiment method. Detailkanlah ya. Interview pula anda katakan anda guna in-depth interview. Okey, jadi pertama anda design intervention. Lepas design intervention, anda pun laksanakan untuk melihat effectiveness dia dan buat comparison antara dua kumpulan menggunakan gain score, t-test. T-test ni automatically orang tahu buat dua kumpulan yang dibandingkan. Kalau anda buat ANOVA, maybe anda ada 3 kumpulan. Jadi anda jelaskan dalam interview tersebut dan lepas itu diikuti dengan clinical interview. Whatever namanya lah. In-depth interview ke, clinical interview. Clinical interview ni kena baca lebih lanjut lah. What does it mean by clinical interview as compared to in-depth interview. Okey, lepas tu analisis dia tematik. Jadi daripada dapatan t-test, anda combine dengan dapatan tematik untuk menghasilkan hasil yang lebih komprehensif. Okey, ini namanya method. Di mana keluar metodologi keluar nama-nama utama, istilah-istilah utama yang anda akan gunakan dalam kajian anda. Dan yang terakhir, kejap mana pula pergi saya punya. Okey. Oi, macam-macam halangan saya hari ini ya. Okey, ini adalah bahagian yang saya kata kemuncak, climax. Yang akan memberikan kepuasan kepada panel. Okey, dia nak tahu sangat benda ni kan. So, ini cadangan saya saja. Maybe lebih daripada ini, maybe kurang daripada ini. Yang pertama saya letakkan perkataan application. Di manakah aplikasi kajian kita, dapatan kita? So, pertama application, improve the training of student teachers. Kita boleh, sebab di bidang industri dia ada banyak training, tetapi kita nak berikan satu elemen baru, iaitu training tentang the field of educational robotic. Bukan robotik, kalau robotik saja maybe melibatkan engineering, computer science, okay, coding, program, so on and so forth. Tetapi ini melibatkan educational robotic. Apa dia educational robotic itu? Satu istilah yang kita pun tak berapa nak dengar. Jadi inilah kajian akan menggaris panduankan apa yang dikatakan sebagai educational robotic dengan bentuk application sekali. Tentulah untuk seluruh negara. Okay. Yang kedua, teori. Okay. Educational robotic akan direfinekan dalam konteks Malaysia, dalam konteks sistem pendidikan negara. Okey, tentulah education robotik tu ada definisi umum di sana sini yang kita rujuk, tetapi kita buat kajian untuk mendefinekan supaya dia suit dengan kurikulum yang kita nak bina atau telah terbina, supaya dia tidak mendatangkan masalah kepada guru-guru yang nak melaksanakan. Sama ada nak berentas kurikulum ke, nak apa-apa ke, nak ada subjek baru ke, nak ada apa ke, itu bergantung kepada kajian kita nanti dan lebih pertimbangan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari segi teori. Dari segi impact. Okey. Maybe impact tu perkataan jargon yang suka didengari ya. Impact ya. Impact apa dia? Develop a practical use of robotic. Okay, related to digital community among future teachers in Malaysia. Bermakna kita boleh menunjukkan bagaimana robotik yang dikatakan sebagai sesuatu yang maybe asing dalam dunia pendidikan. Robot, okay? Sedangkan kanak-kanak suka robot, tetapi kita berikan suatu practical use of this robotic dalam pendidikan di Malaysia.
Okay, maybe dalam sains ada robotik, dalam matematik ada robotik, dalam history ada robotik, dalam arts ada robotik, dalam sport science, PJ pun maybe ada elemen-elemen robotik, dan itu adalah satu keperluan untuk digital competency di kalangan guru-guru seluruh negara. Impaknya besar. Kajian ni tak berhenti kat sini. Nanti akan ada future research yang akan memberikan pendetailan yang lebih lanjut kepada apa yang dinamakan sebagai practical use of robotic across curriculum. Okey, jadi dan Gantt chart yang terakhir. Ada longkang bawah ni. Takut dia jatuh. Okey, malam kat belakang ni alhamdulillah nyamuk tak ada pula ya. Ni pokok mangga saya tak berbual lagi ya. Setelah saya ni siapa cikonin ya. Okey, ini pokok apa? Pokok pandan saja. Okey. So yang terakhir Gantt chart. Tengok dulu betul-betul Gantt chart ni. Okey, saya minta maaf tak nampak belah sini kan. Ini ada warna ya. Warna hijau dan warna kuning. Tak nampak kat sini, tolong rujuk status saya. Kerana saya berikan semua sekali dalam colourful. Kalau awak tak boleh nampak memang tak nampak saya print. Maklumlah print black and white kan. Tapi yang penting bahagian ini ya. Dan dia berakhir kepada semester yang kelima. Semester keenam, relax. Okey, menunggu keputusan untuk konvo. Okey, elemen yang saya nyata kat sini. Kalau tengok ya, pelan-pelan. Okey, saya mulakan dengan refining problem statement ya. Sebab kita dah ada problem tapi kita nak refine saja sebab kita dah mula tahu merujuk literature review dan kita sebut dalam interview kita merujuk sebahagian besar daripada paper ataupun artikel Scopus dan WOS. Tak tahu apa itu Scopus, tak tahu apa WS, tolong dengar saya punya YouTube channel. Okey, kemudian proposal presentation dan juga proposal defense, dan ketika itu kita telah bersedia nombor 2 kita telah bersedia untuk untuk menerbitkan satu artikel teori SLR ataupun LR ataupun whatever namanya, critical analysis ke, sebab ada banyak jenis kan theoretical paper. So pada semester kedua anda telah pun bersedia untuk menghasilkan satu paper daripada literature review, dan di situlah propositional value. Okay, propositional value yang panel nak dengar. Semester kedua lagi kita dah bersedia. Okey, tentulah anda sebut pada semester pertama saya akan melihat mana-mana bengkel yang akan menyediakan sama ada di dalam universiti ataupun di luar untuk menyediakan saya sebagai seorang author, menyediakan penulisan artikel-artikel bentuk teori. Dan saya bercadang pada semester kedua saya akan menghantar kepada MJLI, Malaysian Journal of Learning and Instruction, Scopus Q4. Kalau tanya kenapa Q4, kerana itu satu latihan untuk kita menghantar artikel dalam jurnal tempatan. Lepas tu instrument validation dan juga eksperimen dan interview, data collection, data analysis, statistik dan transcribe. Ni artikel kedua kita dah mula untuk menyediakan. Sebaik saja kita membuat data analisis, kita menyediakan artikel kedua yang kita bercadang hantar ke Eurasia Scopus Q2. Kan? Yang ini kalau lihat pada semester yang keempat. Semester yang ketiga. Okey, lepas tu write up sampai semester kelima. Lepas tu viva collection juga semester yang kelima. Dengan harapan dia akan, kalau terlajak pun masuk semester yang keenam. Okey, dan anda masih berkesempatan untuk graduate on time. Okey, cuba lihat, perhatikan. Ini. Dan yang warna gelap sikit ni adalah buffer time, zone. Buffer zone. Di mana sekiranya ada isu-isu timbul di sebelah sini, maka anda ada masa 1 semester lagi untuk mengisinya tanpa menjejaskan graduate on time. Sukacita saya nyata kat sini. Tahun lepas saya ada satu saya ada supervisor, yang menghantar pada semester yang keempat, hujung semester keempat, tapi tak diterima kerana diminta untuk hantar semester yang kelima. Tahun ini juga saya berjaya menghasilkan satu lagi supervisor yang juga menghantar pada semester yang keempat, dan insya-Allah kita akan minta dihantar pada semester yang kelima. So tidak ada isu untuk kita menghasilkan kajian yang akhirnya memberikan kita kemahiran sebagai independent researcher dalam masa yang sama menggunakan dana yang telah diamanah kepada kita secara yang wajar sehingga kita boleh graduate on time dan memberi impact juga kepada kajian kita terhadap polisi-polisi negara. So itu saja yang sempat saya bersama anda.
Terima kasih. Mudah-mudahan ia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anda. Okey, maaf dengan kesantaian saya pada pagi ini. Okey, itu saja yang sempat saya bersama anda. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye. Muah.